Assalamualaikum. Okey, subtopik ialah 1.3 ubahan bergabung. Okey, cikgu akan cuba terangkan pada awak semua untuk latihkan diri 1.3A dan 1.3B. Sebelum itu kita lihat standard pembelajarannya. Menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Okey, ubahan bergabung ya. Sebelum ni awak dah belajar mengenai ubahan langsung. Okey. Dan ubahan songsang. Bila disebut ubahan bergabung, ialah dia bergabunglah langsung dengan songsang ataupun langsung dengan langsung ataupun songsang dengan songsang. Dia akan bergabung. Mungkin 3 atau lebih pemboleh ubah. Okey, kalau di sini, kalau awak lihat di sini, Y ni berubah berubah secara langsung dengan X dan Y secara songsang dengan Z. So di sini X dengan Z dia bergabung. Satu dia langsung, satu dia songsang. So untuk bentukkan persamaan dia, kita letak K. Ikut konsep dia sama je semua. Untuk dapatkan persamaan letak K. Dan M dengan N yang dia bagi ni, awak lihat M dengan N yang diberi ni, okey, dia boleh nombor-nombor seperti inilah. Okey, nombor-nombor seperti ini. Dia tak kisah apa-apa nombor pecahan boleh, nombor bulat boleh, semua boleh Okey, dan dia kalau M dengan N tu kita lihat, kita faham dia ialah kuasa kuasa ataupun dia boleh juga jadi punca kuasa. Alright, kita tengok latihan. Okey. Latihkan diri 1.3A. Okey. Tuliskan setiap ubahan bergabung berikut dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Okey, tak suruh kira lagi. Soalan ni suruh awak tulis dalam ubahan bergabung dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Kalau persamaan mesti kena ada sama dengan dan ada K. Okey, A. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. So, cikgu cuba buat jawapannya Jawapan A. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V dan secara songsang dengan kuasa 2X. Okey, W jugalah secara songsang mesti 1 per punca kuasa 2X. Punca kuasa dengan, okey, bukan punca kuasa, dengan kuasa 2X, sorry. Okey, kuasa 2X. X kuasa 2 lah. Okey, X kuasa 2. So, bila kita gabungkan dia akan jadi W secara berubah secara langsung dengan V dan secara songsang dengan X kuasa 2. Itu dalam bentuk ubahan. So, sekarang kita tukar dia dalam bentuk persamaan. W sama dengan K punca kuasa 3V per X kuasa 2. Okey, tadi bentuk ubahan. So, sekarang tukar bentuk persamaan yang soalan ni nak. Okey, B pula. F berubah secara langsung dengan G. Okey, huruf besar mesti kena huruf besar. Dan H kuasa 3. Okey. F berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3. Dan secara songsang dengan punca kuasa T. Okey, tadi G dan H kuasa 3 dan secara songsang. So, F lagi sekali. Secara songsang dengan punca kuasa T. Punca kuasa 2T lah. So, bila kita bentukkan dia dalam bentuk ubahan. So, GH ke atas sebab dia secara langsung. Punca kuasa 2T di bawah. Tukar dia kepada bentuk persamaan, letak K, GH kuasa 3, punca kuasa 2T. So, dapat. Okey. C pula. Pecutan bagi sebuah A berubah secara langsung dengan jarak yang dilalui J. Okey, cikgu buat A. Berubah secara langsung dengan jarak dilalui J. Dan secara songsang dengan kuasa 2 masa yang diambil. Maksudnya A juga berubah secara songsang dengan T kuasa 2. Kuasa 2 masa yang diambil ialah T kuasa 2. So, bila kita gabungkan dia dalam bentuk ubahan, A berubah secara langsung dengan J
per T kuasa 2. So, bentukkan dia dalam bentuk persamaan. A letak K, KJ per T kuasa 2. Okey, itu untuk soalan 1. Kita pergi pada soalan 2. Okey, soalan 2. Di sini kita nak buat apa? Kita nak ada sedikit pengiraan. Masa yang digunakan T jam untuk menyusun kerusi di dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi C. Okey, sekarang T berubah secara langsung dengan bilangan kerusi C dan secara songsang dengan bilangan pekerja P. Songsang bawah lah, dia duduk bawah. Okey, diberi bahawa 5 orang pekerja menggunakan masa 2 jam. 5 orang pekerja tu wakil untuk siapa? T ke P? P kan? P sama dengan 5. Okey, 2 jam T. Okey, untuk 1000 buah kerusi. Okey, C dia 1000. Kena keluarkan maklumat tu supaya nampak lah. Ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Maksudnya di sini dia nak persamaan. Dia bagi ungkapkan tu dia nak persamaan mesti ada K. Dan kena cari nilai bagi K dulu. Okey, T sama dengan KC per P. Okey, T kita ganti 2. K duduk diam. C berapa C? C 1000. Okey, P dia 5. So, pindah sebelah jadi berapa? 2 darab 5, 10. Okey, K. So, 1000 ni kita nak buat apa dengan 1000? Kita pindah sebelah jadi bahagi. So, K sama dengan 10 bahagi 1000 berapa? Okey, berapa 10 bahagi 1000? K ialah 0.01. Dia potong kat sini, potong sini 1/100. Kalau 1/100, 0.01 lah. So, kita nak ungkapkan T dalam sebutan C dan P tu. T sama dengan K. Tadi kita ganti nilai 0.01 C per P. Okey, dapat jawapan. So, K ada nilai. Sebab tu dia tak sebut K kat sini. Dia nak C dengan P sahaja. Okey, nombor 2 dah. Nombor 3 pula. Okey, nombor 3 cikgu dah siap. Ada penyelesaian kerana cikgu nak jimat masa. So, kita lihat penyelesaiannya. Okey, M berubah secara langsung dengan kuasa 2N dan secara songsang dengan P. Kalau songsang, P berada di bawah persamaan. So, P berada di bawah, atas dia N kuasa 2. Alfa ni berubah secara langsung. Okey, berkadaran kita tukar jadi sama dengan. So, untuk A, okey. Sebelum tu dia bagi M 4.8, N 6, P 1.5. Apa gunanya yang dia bagi kat sini sebelum yang dia bagi A dengan B tu? Yang dia bagi yang cikgu bulat ni untuk cari nilai K. So, awak kena gantilah M 4.8, N 6, 6 pula kena kuasa 2. Lepas tu P 1.5. Okey. So, bila awak pindah-pindahkan dia, awak buat pengiraan K dapat 0.2. Okey. Awak pindah-pindahkan ni, mula pindah ke sini 4.8. 1.5 pindah sebelah jadi darab. Okey. Yang 6 kuasa 2 ni pula dengan K ni darab, pindah sebelah jadi bahagilah. Sebab tu dia jadi macam ni. Okey, dia jadi macam ni. Awak kena faham dia punya flow dia. So, K 0.2, so dapatlah jawapan dia dalam mendapat persamaan dia. Okey, apa-apa pun untuk cari nilai lain, awak kena dapatkan persamaan dulu, di mana awak kena cari K dulu. Baru awak boleh jawab untuk A. Okey, cari nilai P, M 0.8, kita ganti. Kita guna persamaan yang kita dah dapat tadi. Okey, N dia 2.4. Okey, yang ni kita ganti lah. So, yang ni yang atas pindah sebelah. Tukar tempat lah. Tukar tempat, awak dah kira kat sini, awak dapat P 1.44. Sama juga dengan B, dia nak awak cari nilai N. Kita ganti M 19 dengan P 3.8 menggunakan formula yang sama. So, M 19, okay, P 3.8. So, 3.8 pindah sebelah jadi darab. 0.2 pindah sebelah jadi bahagi. Okay. So, N dia 19.
Alright. Kita teruskan. Okey, kita tengok untuk soalan 4 pula. Dia bagi jadual. Okey, dia bagi jadual pemboleh ubah dia TEF. Okey, yang ni semua dah ada. Yang ni tak ada A, tak ada. Yang ni B, tak ada. Lepas ni awak kena carilah. Yang dia bagi semua nilai dah ada ni untuk cari K. Biasa dia macam tu. Okey, diberi T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2E dan kuasa 3F. Dua-dua dia songsang. Bila dua-dua dia songsang, dia akan jadi 1/1 lah. Okey, kita buat macam ni supaya senang nak kira. Kita buat bracket, nampak sikit kan? Lepas tu yang alpha ni kita tukar sama dengan kita letak K. Okey, jadi kat sini hitung nilai A dan nilai B soalannya. Sebelum nak hitung nilai A dengan B, mesti kena cari K. Bila nak cari K yang cikgu bulat ni, T5, E 1.44 dan F2 kena gantikan. Ni kena gantikan Jadi T5, E 1.44, F2 kena kuasa 3. Ikut formula dia. So, bila awak tekan kalkulator, dua-dua ni, okey, awak tekan kalkulator dan awak pindah ke sebelah, jadi bahagilah 5 per. Okey, 5 per. Okey, bahagi. Dapatlah 48. K dia 48. Okey, awak masukkan dalam K kat sini. Okey, ya asal dia macam ni. 48, 1 per punca kuasa E dengan 1 per F kuasa 3 kan. Jadi yang ni 1 ni 1. Kalau darab dia tak dapat 48. So letak di bawah lah E dengan F kuasa 3 ni. Tak ada apa, sama je. Sama je. Okey, sama sahaja. Alright, kita dapatkan A. Untuk cari A menggunakan formula yang kita baru dapat tadi. A tu ialah T. So letak A dekat T. Okey, gantikan A ni, kita masuk dalam T. So, awak boleh kira E 36 yang dia bagi dan F dia 0.4. Tekan kalkulator lah. Okey, tekan kalkulator. Bracket kalau bahagi, dekat bahagian sini, kena buat bracket. Senang sikit lah, nampak? Okey, yang seterusnya awak cari untuk B. B pula ni, tempat dia ialah E. So, kita kena gantikan E ni B. B. Jadi T dia yang dia bagi 0.256. Dia dah bagi. F pun dah bagi 5 kuasa 3 lah. Kena ikut formula dia. So yang punca kuasa B ni naik atas. Pindah tempat duduk dengan 0.256. So dia akan jadi macam mana? Okey, punca kuasa B akan jadi 48 bahagi 0.256 darab 5 kuasa 3. Macam tu So dia akan dapat 1.5. Lepas tu 1.5 ni pula untuk dapatkan B kena punca kuasa lah. Kena kuasa 2, sorry. 1.5 sebab punca kuasa pindah sebelah jadi kuasa 2. So 1.5 kuasa 2 dapatlah B 2.25. Okey, 2.25. Alright. Okey, teruskan. Okey, teruskan kita lihat. Okey, 1.3B pula. Satu 1.3B ini okey, complicated sikit Ada 2 soalan. Cikgu pun dah bagi penyelesaiannya. Encik Kamal ingin memasang jubin berbentuk segi 4 tepat di bilik tidurnya. Bilangan jubin yang diperlukan J berubah secara langsung J berubah secara songsang dengan P meter bukan pemboleh ubah, dan L. Maksudnya di sini P dengan L ni songsang. Macam ni. Okey, J berubah secara songsang, P dengan L. So dia akan jadi macam ni lah. Letak K Okey. Soalan dia apa lagi? Encik Kamal memerlukan 120 keping jubin jika jubin berukuran panjang 0.4 dan lebar 0.5. Okey, bilangan jubin J dia 120. Okey, 0.4 tu panjang. Panjang dia ialah P 0.4 dan lebar dia ialah L 0.5. Okey, J 120, P 0.4 dan L 0.5. Apa nak buat dengan benda ni? Kita nak cari K. So kita kena gantilah.
Okey, 0.4 ni dengan 0.5 PL pindah sebelah jadi dah darab. Dia akan jadi 120 darab 0.4 darab 0.5. So, K dia 24. Masuk balik dalam persamaan. Ini persamaan yang kita nak guna sekejap lagi. Okey. So, kita dapat tu apa soalan ni nak A. Hitung bilangan jubing yang diperlukan jika panjang 0.2 dan lebar 0.3. Okey, apa dia buat kat sini? Kita nak tahu bilangan jubing, kita gantilah panjang dia 0.2 yang A ni A. Okey, A. Yang bahagian sini kita nak dapatkan persamaan. Yang ini baru kita nak jawab yang A. Panjang 0.2, lebar 0.3. So, 400 keping. Kita dah menjawab soalan A. Okey. B pula, jika luas jubing bertambah, apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan jubing yang diperlukan? Okey. Kalau luas jubing tu bertambah, luas jubing ialah 0. Katalah luas jubing, kita letaklah 0.07 ni try and error. Luas jubing 0.07, satu lagi 0.08. Luas jubing. Okey. So, kalau kita gantikan luas jubing 24 bahagi 0.07, P dengan L. P berubah secara lonsan. Okey. Jubing ni kan 4 segi kan? 4 segi. So, panjang dia P, L dia lebar. So, kalau untuk dapatkan luas, P darab L. Okey. Jadi kat sini untuk B, luas ni kita cuba daya 0.07 dan 0.08. Jadi 0.07 ni mewakili P darab L dah lah. P darab L. Sebab tu kita ganti terus dia kat sini ni kat sini. Okey. Okey, 24 bahagi 0.07 dapat 342. Satu lagi kalau kita buat 0.08 luas jubing, kita dapat 300. Okey. Okey, jadi kat sini sekiranya luas jubing bertambah, okey, bertambah, bilangan jubing diperlukan semakin berkurang. Sekiranya luas jubing berkurang, bilangan jubing yang diperlukan semakin bertambah. Maksudnya kat sini kalau luas jubing tu besar, bilangan dia sedikitlah yang diperlukan. Okey, untuk pasang jubing dekat bilik tidur dia tu. Kalau luas jubing tu kecil, bertambahlah bilangan keping jubing yang diperlukan. Okey, alright, kita teruskan pergi soalan 1.3b. Soalan nombor 2. Okey, complicated sikit Okey, purata bilangan panggilan telefon harian C. Okey, ni C ini panggilan telefon. Panggilan telefon. Okey, C di antara dua buah bandar berubah secara langsung dengan populasi kedua-dua bandar P1, P2. Maksudnya C berubah secara langsung P1 dengan P2 dan secara song-song dengan J kuasa 2J. Okey, yang macam ni lah. Okey, kuasa 2J. So, tukar dia kepada sama dengan letak K. Alright, apa soalan nak? Jarak di antara bandar A dengan bandar B ialah 210. Okey, 210 ni apa benda ni 210? Okey, J 210. J 210. Purata bilangan panggilan telefon harian di antara kedua-dua bandar ialah 15750. Okey, C dia ialah 15750 purata. Okey. Populasi dan populasi bandar A dan bandar B. Okey, A 10500, B 220500. Okey, awak kena keluarkan seperti yang cikgu buat macam ni supaya awak nampak apa awak nak masukkan dalam formula. Okey. So, soalan dia dengan memberikan jawapan anda kepada nombor bulat terhampir hitung. Okey, sebelum nak hitung A, kita kena cari K dululah. Macam mana nak cari K yang kita ni lah, yang ni bahagian sini. Yang dia bagi ni. So, awak cari A, 210 kuasa 2 pindah sebelah jadi darab. Darab dengan 15750. Lepas tu yang ni awak nak kira, awak pindah ke sebelah jadi bahagi. Okey, 210 kuasa 2 pindah sebelah jadi darab. Yang bahagian sini pindah sebelah jadi
bahagi. So, dapat K 0.03. So, dapatlah dia punya persamaan dia. Menggunakan persamaan yang kita dah buat tadi, kita dapat K 0.03, baru kita boleh jawab A. Okey. Dan jarak di antara bandar P dengan Q jika populasi masing-masing ialah 83400 penduduk, dan ni maksudnya kat sini P1 83400, P2 62000, ada 3 biji kosong. J, dia suruh awak cari jarak J. C dia purata panggilan 19151. Okey, soalan dia nak awak cari hitung jarak. Jadi menggunakan formula yang tadi tu, yang kita dah buat K tadi, dah cari K 0.03, formula yang segi 4 ni, cikgu dah buat dah ni. Kita ganti nilai. Okey, C 19151. Okey, 0.03, P1 kat sini, P2 kat sini. Lepas tu J yang kita nak cari. J yang kita nak cari pindah sebelah jadi dah darab, tukar tempat duduk dengan 19151, tukar tempat duduk jadi turun bawah. So awak calculate kat sini menggunakan kalkulator satu persatu. J dia dapatlah 8100 sebab J kuasa 2 pindah sebelah jadi punca kuasa. Punca kuasa dapat 90 km. Jarak di antara bandar P dengan bandar Q ialah 90 km. Okey. Kalau awak tak faham, awak boleh ulang semula video ni. Alright, terima kasih.